Kalau nak kurus, kalau nak slim down, kena tinggalkan gula. Ramai orang percaya bahawa lemak boleh menggemukkan seseorang. Tapi sebenarnya bukan saja lemak yang berlebihan boleh menyebabkan kita gemuk. Gula berlebihan juga boleh menyebabkan masalah obesiti, dan masalah itu mungkin kesan daripada gula mungkin lebih besar terhadap masalah badan naik berbanding dengan pengambilan lemak berlebihan. Satu soalannya, kalau semua orang tahu bahawa gula itu tidak baik untuk kesihatan, malahan tidak membantu kita untuk kuruskan badan, habis mengapa ada lagi masalah kencing manis dan masalah obesiti yang disebabkan oleh gula? Kita perlu faham ya bahawa terdapat banyak lagi nama-nama lain yang mengandungi gula tersembunyi. Kita semua tahu gula pasir memang gula. Semua orang tahu itu. Tapi adakah nama-nama lain yang tertera dalam package nutrisi, package makanan kita dalam nutritional fact, di mana kamu akan menjumpai gula dalam kandungan gula dalam makanan tersebut? Beberapa nama lain yang kamu perlu tahu: fruktosa, laktosa, sukrosa, maltosa, glukosa, dan dextrosa. Ini adalah nama-nama yang perlu kamu detect dalam packaging makanan yang kamu beli. Lihat nama-nama ini dalam packaging kamu. Itu adalah gula tersembunyi. Gula asli, okey, kita nak belajar satu lagi tentang gula asli. Gula semula jadi. Okey, apakah contoh-contoh gula semula jadi? Molas, nektar, madu, sirap maple. Semua ini walaupun adalah gula asli, namun gula asli tetap sama dengan gula. Dalam aspek mempengaruhi badan kita dari segi kesihatan dan juga dari segi aspek kuruskan badan, gula semula jadi dan gula sintetik dua-dua adalah gula yang memberi kesan yang sama terhadap aspek kuruskan badan dan aspek menggemukkan badan. Hari ini saya mau share 3 sebab mengapa kalau nak kurus kita kena bercerai dengan gula. Kita mesti jauhkan gula. Ada 3 faktor utama. 1, gula berlebihan akan disimpan dalam bentuk lemak. Okay, banyak antara kita tahu kalau makan benda goreng-goreng yang tinggi lemak, itu akan disimpan sebagai lemak secara direct. Tapi tahukah kamu gula berlebihan dalam badan kita juga akan disimpan dalam bentuk lemak. 2, gula berlebihan boleh mengganggu nafsu makan. Gula berlebihan boleh meningkatkan nafsu makan. 3, kehadiran gula dalam darah memadam suis. Turn off the switch ya, untuk bakar lemak dalam badan. Jadi 3 faktor utama mengapa saya selalu menekankan kalau nak kuruskan badan, tinggalkan gula. Nombor 1, kita lihat satu persatu. Gula berlebihan akan disimpan sebagai lemak. Berlebihan gula yang kita ambil dalam pelbagai bentuk. Gula termasuklah gula yang terdapat dalam sayuran, buah-buahan, nasi, bihun, mi, roti. Semua itu adalah contoh gula yang mengandung bahan makanan yang mengandungi gula tersembunyi. Gula berlebihan dalam makanan yang kita ambil akan disimpan sebagai lemak dalam badan. Itu 1. Kalau gula berlebihan disimpan dalam lemak, apabila seperatusan lemak dalam badan meningkat, komposisi otot dalam badan akan menurun. Peningkatan lemak dalam badan akan mengurangkan otot dalam badan. Dan ini juga dan otot terdiri daripada 80% air. Jadi bila lemak jadi tinggi, otot akan jadi kurang, air juga akan berkurangan dalam badan kita. Itu faktor pertama mengapa kita perlu kurangkan penggunaan gula. Nombor 2, gula berlebihan boleh meningkatkan nafsu makan. In another word, pengambilan gula secara berlebihan boleh menyebabkan kita rasa lapar lagi, rasa lapar kita bertambah-tambah. Mengapa begitu? Saya selalu menekankan pemahaman akan membantu mengubah tindakan. Whatever happens here will affect what happen in your daily life. Kita perlu faham, gula berlebihan boleh mempunyai
menyebabkan nafsu makan kita bertambah-tambah. Satu hormon dalam badan kita yang merupakan, saya kata, Swiss yang memberitahu otak kamu, yes, kamu sudah cukup makan, berhenti makan. Itu dipanggil hormon leptin. Apabila hormon leptin bekerja, otak akan kata, okay Phoebe, that's all, cukup untuk hidangan ini, kamu sudah tak boleh makan. Itu pekerjaan hormon leptin. Masalahnya di sini, pengambilan gula yang terlalu tinggi dan pengambilan gula berlebihan dalam badan akan memadam Swiss leptin untuk bekerja. Faham? Jadi fruktos, contohnya gula yang selalu melakukan, merosakkan, memadamkan Swiss leptin ialah fruktos. Fruktos banyak dijumpai dalam minuman contohnya jus buah-buahan, dalam minuman bergas, itu terkandunglah gula yang dipanggil sebagai fruktosa. Fruktosa memiliki kuasa yang sangat besar untuk memadamkan Swiss leptin. Jadi apabila Swiss leptin kamu tidak bekerja, otak kamu tidak sensitif terhadap signal daripada hormon leptin, di sanalah kamu akan sentiasa rasa nak makan, walaupun kamu sebenarnya sudah cukup, badan kamu sudah cukup tenaga. Itu faktor kedua mengapa kita perlu jauhkan gula. Ketiga, kehadiran gula dalam darah memadam Swiss untuk membakar lemak dalam badan. Tadi kita kata poin kedua, gula memadam Swiss hormon leptin. Satu lagi ialah gula memadam satu lagi hormon yang dipanggil sebagai hormon lipase. Apa itu hormon lipase? Hormon lipase adalah hormon dalam badan kita yang akan membakar lemak dalam badan. Gula berlebihan, gula yang wujud dalam darah dalam badan kita akan menyebabkan hormon insulin dirembes dari pankreas untuk memproses gula dalam darah. Namun masalahnya begini, apabila insulin mula dirembes ke dalam darah, hormon lipase akan balik ke rumah. In other words lah, okay, balik ke rumah. Jadi apabila pengambilan gula berlebihan dalam makanan menyebabkan darah kita mengandungi gula, insulin akan dirembes. Kewujudan insulin dalam darah akan menyebabkan lipase tidak akan bekerja. Jadi apabila lipase tidak bekerja, lemak dalam badan kamu tidak akan dibakar untuk digunakan sebagai tenaga. Jadi ini adalah 3 faktor mengapa kita perlu kurangkan penggunaan gula dalam makanan kita sekiranya kamu serius mau kuruskan badan. 1. Gula berlebihan akan disimpan sebagai lemak. 2. Gula berlebihan menyebabkan nafsu makan bertambah-tambah. Dan 3. Kehadiran gula dalam darah akan memadamkan Swiss untuk bakar lemak dalam badan. Okay, mulai hari ini saya berharap kita semua faham, walaupun gula dari madu, gula dari molas, gula dari nektar, semua itu adalah gula juga. Walaupun itu nampaknya seperti gula natural, gula natural tetap akan mempengaruhi sistem pembakaran lemak dalam badan anda. Okey, kita jumpa lagi dalam live yang seterusnya. See you again. Ingat ya, transformasi dalaman perlu terjadi sebelum transformasi luaran berlaku. See you again. Bye. Like dan follow Shape Up dan belajar seni kuruskan badan bersama Coach Phoebe.